Hai guys, dalam video kali ini kita akan sambung projek alternator kita. Kita akan buka, check dan repair alternator ni. So guys, let's go. Menggunakan spana, soket ataupun screwdriver sesuai, kita buka dulu cover belakang alternator ni. Nut pada terminal ni pun kita kena bukakan juga. Barulah kita boleh buka cover belakang alternator ni. Di bawah cover tadi, kita ada voltage regulator, carbon brush sama holder dan diode rectifier. Ok, first kali kita akan buka carbon brush ni. Jadi, kita perlu buka skru yang ada dekat sebelah carbon brush ni. Lepas tu, kita cabut dia keluar macam ni. So guys, ini adalah carbon brush yang dua batang kat dalam ni. Arus yang dihasilkan oleh alternator akan mengalir daripada shaft ni kepada carbon brush. Ok, sekarang kita buka semua skru yang ada dekat voltage regulator dan keluarkan dia. So, inilah dia voltage regulator. Regulator ini akan mengawal voltage yang dihasilkan oleh alternator. Untuk buka rectifier ni pula, kita buka dulu skru-skru yang ada dekat tepi rectifier ni. Dekat bawah skru tadi, ada kabel winding yang nampak macam dawai ya. Menggunakan long nose plier, kita naikkan semua macam ni dan luruskan semua dawai tadi. Barulah kita boleh cabut keluar rectifier macam ni. So guys, inilah dia rectifier. Arus ulang-alik yang dihasilkan oleh alternator akan ditukarkan menjadi arus terus oleh rectifier ni. Ok guys, sekarang kita dah boleh start check bahagian manakah yang bermasalah dekat alternator kita ni. First kali kita akan buat continuity test. Pada multimeter, kita pilih simbol yang macam ni. Apabila suatu konduktor seperti wayar bersambung ataupun tidak putus, dia akan menghasilkan bunyi macam ni. Apabila tiada sambungan ataupun sambungan terputus, multimeter tidak akan menghasilkan bunyi. Apabila satu konduktor itu bersambung dengan konduktor lain, seperti kejadian litar pintas ataupun short circuit, multimeter juga akan menghasilkan bunyi. Kita akan buat continuity test pada alternator ni. Pastikan tiada winding yang terputus. Jika semua sambungan kepada multimeter menghasilkan bunyi, bermaksud alternator ni winding dia dalam keadaan baik. Seterusnya kita akan uji pula winding kepada body alternator. Pastikan tiada sambungan daripada winding kepada body alternator. Jika multimeter menghasilkan bunyi, bermaksud ada berlaku short ataupun litar pintas daripada winding kepada body alternator. Winding alternator ni masih dalam keadaan baik ya. Banyak lagi yang kita boleh check dalam body alternator ni, tetapi disebabkan winding masih dalam keadaan baik, jadi kita teruskan ke ujian yang lain. Ini adalah terminal positif untuk rectifier dan ini adalah terminal negatif. Dan yang 4 dekat tepi ni adalah terminal untuk diode rectifier. Pada multimeter, kita pilih diode ataupun yang ada simbol macam ni. Sambungkan probe hitam ke terminal positif rectifier dan probe merah ke setiap diode terminal rectifier macam ni. Pastikan bacaan diode dalam range 0.4 hingga 0.8. Seterusnya kita terbalikkan sambungan multimeter. Probe merah kita sambungkan ke positif, manakala yang hitam kita sambungkan ke diode. Pastikan tidak ada bacaan pada setiap diode. Ini untuk memastikan
arus mengalir dalam satu arah sahaja, iaitu daripada rectifier kepada bateri. Seterusnya kita sambungkan probe merah kepada negatif terminal dan probe hitam kepada diode terminal. Yang ni pun kita kena pastikan bacaan dalam range 0.4 hingga 0.8. Sekali lagi, kita terbalikkan sambungan multimeter untuk memastikan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Apabila terdapat aliran arus dalam kedua-dua arah, ini yang biasa terjadi apabila kita matikan enjin dan tinggalkan dalam masa beberapa jam sahaja. Apabila kita nak start balik enjin tu, bateri dah lemah dan enjin tak boleh start. So, rectifier ni masih dalam keadaan baik ya guys. Di sini saya ada satu spare rectifier dan saya akan buat ujian yang sama untuk tunjuk kat korang yang bacaan saya dapat dalam range yang sama dan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Ini adalah carbon brush yang baru. Dia datang sekali bersama holder. Seperti yang korang nampak, carbon brush yang lama ni dah pendek ya. Carbon brush yang telah haus boleh menyebabkan aliran yang tidak stabil daripada shaft alternator kepada carbon brush. So guys, carbon brush ni kita perlu ganti yang baru. Ok, next kita akan test kita punya voltage regulator. Macam yang tadi juga, kita akan guna multimeter untuk test dua terminal ni. Kita sambungkan probe merah dekat sini dan probe hitam dekat yang sebelah ni. Pastikan kita mendapat bacaan pada multimeter. Lepas tu, kita terbalikkan sambungan daripada multimeter untuk memastikan tiada bacaan ataupun arus mengalir dalam satu arah sahaja. So guys, regulator ni masih dalam keadaan baik. Sekarang kita akan pasang balik alternator ni. First kali kita akan pasang rectifier. So, kita luruskan ataupun kemaskan kabel winding ni supaya mudah untuk kita masukkan rectifier lepas ni. Okey, sekarang kita masukkan kabel winding ni di dalam setiap terminal diode. Selepas kita dah masuk ke rectifier, kabel winding ni kita kemaskan dan bentukkan dia mengikut bentuk casing ni. Disebabkan saya ada rectifier spare ni, so saya tukar je lah yang baru. Lepas tu, barulah kita boleh screw rectifier. Next, kita akan pasang balik regulator dan screw macam biasa. Seterusnya, kita akan pasang carbon brush yang baru ni. Pasang ni agak ambil masa sikit lah ya, sebab carbon brush dia pun masih panjang dan spring dia masih kuat. Selesai pasang, barulah kita screwkan carbon brush ni. Selesai pasang semua komponen dekat dalam ni, barulah kita tutup casing alternator ni. Kita screwkan balik semua skru casing ni macam biasa. Pasang balik insulator dan nut pada terminal ni. So guys, kita dah settle pasang balik alternator kita.
Dalam next video, kita akan pasang balik alternator dekat enjin dan kita test dan tengok hasil dia pada bateri. Kalau korang ada sebarang komen ataupun cadangan untuk next content, korang boleh komen kat bawah ya. Dan jangan lupa subscribe untuk support channel ni. Kita jumpa lagi dalam next video, so stay tuned guys and bye-bye.